Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Syairah binti Muhammad Fauzi, nombor metrik 055054. Jadi dalam video kali ini saya akan membentangkan berkaitan dengan hadis ahkam, iaitu dalam skop Kitabul Haji. Okey, daripada Kitabul Haji saya akan ambil satu hadis berkaitan dengan niabah haji. Okey, wa anhu radhiyallahu anhu qala kana al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Ghath'am faja'alul fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaiha wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila shikil akhar. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. Maksud hadis ni ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Fadlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diboncengkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang wanita dari Bani Ghath'am. Kemudian Fadlu dan wanita itu saling berpandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Fadlu ke arah lain. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memfardukan haji kepada hamba-hambanya, sedangkan ayahku telah berusia lanjut lagi dan tidak mampu untuk duduk tegak di atas kenderaannya. Apakah aku boleh menghajikannya sebagai pengganti dirinya?" Nabi SAW menjawab, "Ya, demikian itu terjadi pada haji wada." Muttafiqun alaih. Lafaz hadis menurut Imam Bukhari. Okey, seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan al-ma'na al-ijmali, iaitu makna keseluruhan daripada hadis yang dibacakan sebentar tadi. Okey, maksud daripada makna keseluruhan ni ialah bermulanya dengan Nabi SAW ni menerima seorang wanita daripada Bani Ghath'am yang bertanya padanya, yang mana ketika itu beliau ni sedang melakukan haji wada yang bertepatnya di Mina. Ketika itu Nabi SAW berada di atas unta kenderaannya, iaitu Al-Qaswa, dan beliau dan di belakangnya beliau membonceng Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyetujui pertanyaan yang mengatakan bahawa Allah telah memfardukan ibadah haji atas hamba-hambanya, sedangkan ayahnya telah berusia sangat lanjut hingga tidak mampu duduk tegak di atas kenderaannya. Hal ini menunjukkan kefarduan ibadah haji. Dan seterusnya, Imam Bukhari ini menjadikan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan kefarduan ibadah haji dan memasukkan ke dalam bab haji. Kerana sunat itu ada kalanya berupa ucapan, perbuatan Nabi SAW ataupun persetujuannya. Okey, daripada hadis ni jelas juga kita boleh tengok bahawa ibadah haji ni diwajibkan bagi orang yang sudah tidak berdaya juga, iaitu orang yang tidak diharapkan lagi dapat sembuh kerana usianya yang terlalu lanjut ataupun kerana sakit yang terus menerus. Caranya ialah dengan menghajikan sebagai pengganti dirinya. Ini dinamakan sebagai niabah haji. Dan tampak jelas bahawa fardu haji ditetapkan pula bagi diri wanita yang bertanya itu dengan syarat istiha'ah, iaitu berkemampuan. Tetapi ia tidak mengetahui perkara lainnya tentang cukupnya haji untuk ayahnya apabila ia yang melakukannya kerana ayahnya uzur, iaitu berhalangan. Lalu Nabi SAW menjawabnya. Namun soal jawab antara Nabi SAW dan wanita itu tidaklah menghilangkan perhatian Nabi SAW terhadap apa yang terjadi saat itu, iaitu yang dimaksudkan ialah perbuatan saling memandang antara Al-Fadlu yang berada di belakang baginda Nabi SAW dan wanita tersebut. Kemudian beliau memalingkan wajah Al-Fadli daripada wanita tersebut ke arah lain. Okey, kesimpulan daripada makna keseluruhan ni ialah hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya menunaikan haji seorang mukallaf yang tidak boleh diharapkan lagi untuk menunaikan sendiri, seperti seorang yang telah lanjut usianya. Sedangkan halangan tersebut dikarenakan sakit atau gangguan jiwa yang diharapkan boleh sembuh, maka tidak diperbolehkan untuk menggantikan haji tersebut. Terusnya kita akan menyambung kepada tahlilul lafzi. Okey, tahlilul lafzi yang pertama ialah wa anhu,
Yang ini yang dimasukkan dengan wa anhu ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, yang kedua ialah kana al-Fadlu Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi Ibnu Ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wasiyaman jamilan rawa 24 hadithan wa rawa anhu akhuhu wa Abu Hurairah wa Quraib. Qala Ibnu Sa'id syahida al-Fathu wa Hunainan. Qala al-Waqidi mata fi Amwas sanah 18 wakila qad kutila bil Yarmuk wakila bidamsyik wa alaihi dara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya di sini ialah maksud daripada kana al-Fadlu ni ialah Ibnu Abbas Abdul Muttalib al-Hashimi adalah anak daripada anak kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadlu orangnya simpati. Ia telah meriwayatkan 24 hadis dan riwayat hadisnya telah diambil oleh saudara lelakinya. Begitu pula Abu Hurairah dan Quraib. Ibnu Sa'ad mengatakan bahawa Al-Fadlu ikut dalam perang pembukaan kota Mekah dan perang Hunain. Okey, Al-Waqidi mengatakan bahawa Al-Fadlu wafat di Amwas pada tahun 18 Hijriah. Namun, pendapat lain yang mengatakan bahawa ia gugur dalam perang Yarmuk. Dan ada satu lagi pendapat lain yang mengatakan beliau wafat di Damaskus sedangkan pada tubuhnya tersandang baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, perkataan yang ketiga ialah radifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazan fa'il wa huwa rakib khalfa rakib jam'ahu aradif wa radafan aw rakiban khalfahu 'ala ar-rahilah. Okey, maksudnya ialah artinya orang yang berada di belakang iaitu orang yang dibonceng dan bentuk jamaknya adalah ardaf, rudafa dan ridaf. Okey, perkataan yang keempat ialah khas'am ismu qabilah bil Yaman wa hiya qabilah Qahtaniyah yantahi nisabuha ila kahilani taqa'udi laruha ala tariqut Taif ila annaha tahaddu diyariha min nahiyati shimal wal gharbu qabilah Shahrani wa tahadduha min junubi wa syirki diyari bil Qarni. Okey, maksudnya Khas'am ni ialah satu kabilah dari negeri Yaman, iaitu kabilah Qathaniyah yang keturunannya berakhir pada Kahlan. Pemukimannya berada di jalan Taif menuju Abha. Dari arah utara dan barat berbatasan dengan kabilah Syahran, sedangkan dari arah selatan dan timur berbatasan dengan pemukiman Balqan. Okey, perkataan yang kelima ialah faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha yudakiku an-nazaru fiha wa dhalika li jamaliha. Okey, maksudnya dan wanita itu memandang kepada al-fadlu kerana ketampanannya. Yang keenam iaitu asyik, yang mana bermaksud huruf shin-nya yang bertasydid dibaca kasrah. Setelahnya huruf qaf yang ditasydid. Maknanya di sini ialah ada sisi ataupun sudut. Okey, yang ketujuh faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhul fadlu ila syakil akhar. Maksudnya di sini ialah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memalingkan wajah al-fadlu agar tidak memandang wanita itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada wanita itu untuk memalingkan wajahnya kerana keadaannya sudah cukup hanya dengan memalingkan wajah salah seorang di antara keduanya. Okey, seterusnya yang ke-8 syaikhan kabiran, yang bermaksud kabiran ni adalah sifat. Maksudnya orang yang menjelaskan keadaan usia. Bentuk jamaknya adalah syuyukh, syaikhan dan lainnya. Okey, yang perkataan yang ke-9 ialah la yathbutu 'ala ar-rahilah, yang bermaksud kalimah yang berkedudukan nasab ini menjadi sifatnya lafaz syekh. Artinya ia tidak bisa berlama-lama dan ia tidak boleh tetap. Maksudnya tidak mampu mengawal haiwan yang dijadikan kenderaan. Okey, perkataan yang terakhir yang ke-10 iaitu fi hajatil wida', yang bermaksud pada haji wada', yakni haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Akhir dalam pembentangan pada video kali ini ialah berkaitan dengan fiqhul hadis, dan saya akan menyebutkan 9 fiqhul hadis yang dapat diambil daripada hadis ini, iaitu yang pertama, fiqhul hadis yang pertama
yang bermaksud boleh dibonceng di bahagian belakang kenderaan apabila kenderaan yang dinaiki kuat dan aman daripada fitnah. Okey, fikul hadis yang kedua, boleh dibonceng oleh para pemimpin dan para penghulu kaumnya seperti mana Rasulullah ni membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya yang ketiga, setiap wanita boleh mewakilkan hajinya seorang laki-laki dan juga sebaliknya. Seterusnya, fikul hadis yang keempat yang bermaksud seseorang tidak mampu melaksanakan haji dengan tubuhnya sendiri tapi ia termasuk dalam kategori yang mampu, maka ia cukup meminta orang lain mewakilkannya. Dan berbeza juga halnya dengan orang yang tidak mampu dalam hal kewangan. Ia tidak wajib meminta orang lain untuk mewakilkan haji kepadanya. Fikul hadis yang kelima ialah harus seorang ni boleh mewakilkan hajinya seorang lelaki-lelaki dan juga sebaliknya. Okey, fikul hadis yang keenam ialah wanita boleh mengerjakan ibadah haji tanpa mahram apabila keadaannya aman daripada fitnah. Okey, yang ketujuh, boleh melakukan haji untuk orang lain apabila orang tersebut tidak mampu mengerjakannya kerana ada halangan yang tidak dapat dihindari. Dan fikul hadis yang terakhir yang bermaksud hadis ini mengajar untuk kita berbakti kepada orang tua dengan cara melakukan segala kemaslahatan mereka, mulai dari melunaskan hutang, melaksanakan haji dan juga sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.